Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Penipuan seorang ulama dalam politik bukan hal kecil, walaupun sekali. Ditulis oleh Ahmad Mursi daripada Harapan Daily. Perbuatan menipu sebenarnya perbuatan yang paling durjana. Tidak disukai orang dan akan menghancurkan kepercayaan orang terhadap beliau. Tidak kiralah siapa orang itu. Adakah dia kanak-kanak, orang dewasa, lelaki perempuan, tua muda. Bahkan orang politik, bukan orang politik, pekerja swasta, pekerja kerajaan. Penganggur tidak menganggur. Kerja di ladang, kerja di pejabat. Semua orang tidak suka dengan penipu. Sama ada orang itu warak, orang itu alim ulama, orang itu tak pernah beribadat atau tak pernah buat apa-apa tentang agama, menipu adalah dibenci. Lebih-lebih lagi kalau orang itu ialah orang yang warak, orang yang beriman, orang yang alim ulama. Kalau dia seorang penipu, itu lagi durjana. Itu lebih menyakitkan dan itu lebih daripada membuatkan orang tak menghormati beliau lagi. Orang-orang biasa penipu kita benci. Orang-orang yang tidak alim ulama kita benci. Apalagi kalau orang itu alim ulama dan bergelar ulama, itu lagi paling dibenci. Bagaimana seorang yang alim ulama, bagaimana seorang yang tahu tentang agama boleh jadi penipu? Menjadi penipu tidak perlu menjadi seorang yang jahat, tidak perlu menjadi penjenayah. Menjadi penipu tidak perlu orang-orang yang kebanyakan, karena orang alim ulama, orang yang warak segala pun boleh jadi penipu. Penipu yang paling dibenci rakyat Malaysia ialah ahli politik. Kerana ramai ahli politik yang sememangnya dikenali sinonim dengan perbuatan menipu. Waktu kempen, tabur janji senang-senang. Waktu kempen, mulutnya lebih manis daripada gula dan madu. Tapi selepas kempen, selepas memenangi pilihan raya, satu benda pun tak buat. Tipu saja. Ini membuatkan rakyat Malaysia mengucup ahli politik sebagai pemimpin penipu paling nombor satu sekali. Kerana janji yang tidak ditepati. Ditulis oleh Ahmad Mursi, Haji Hadi sekali lagi dakwa. Kerajaan Pakatan Harapan nak hapus Islam sebagai agama negara dalam perlembagaan. Dan ini bukan penipuan kali pertama. Hal seperti itu hampir mustahil berlaku tanpa perkenan Raja-Raja Melayu. Tambahan lagi, ahli parlimen Muslim kerajaan jauh lebih ramai. Haji Hadi dan PAS pula dengan angkuh menolak sertai kerajaan perpaduan apabila dipelawa oleh Agong. Walhal, itu cara terbaik pertahan Islam jika benar dakwaannya. Inilah risiko bila pengikut angkat seseorang sebagai ulama dalam masa sama terpaksa berkempen politik dengan pelbagai fitnah dan penipuan. Sudah banyak penipuan dengan tema Islam terancam berlaku sepanjang kerjaya politiknya. Berbohong pula difatwakan wajib demi maslahah parti. Contohnya, insiden audio Nik Abduh bocor, surat Haji Hadi kepada pemimpin dunia Islam yang syarat dengan penipuan, bayaran penyelesaian kesnya, dan Sarawak Report dan lain-lain. Ulama yang menipu tidak hanya mencabar integriti sifat ulamanya, lebih dibimbangi imej Islam itu sendiri tercemar. Dalam tradisi keilmuan Islam, ulama yang menipu walaupun sekali dikira berat
dan tidak sama seperti orang awam menipu. Apatah lagi jika berkali-kali. Misalnya, dalam ilmu jar wa ta'dil, jika perawi atau ulama diketahui selalu menipu, sama ada dalam hal periwayatan hadis atau kehidupan pribadi, dia akan dianggap kazab, penipu, atau matruk, ditinggalkan. Ulama silam lebih fokus dalami dan sebarkan ilmu. Berbeza dengan Haji Hadi yang terpaksa menipu dalam kempen pilihan raya demi memburukkan lawan politik yang turut sama berjuang Islam. Walaupun menipu dalam hal politik, dibimbangi keilmuan dalam bidang-bidang lain akan turut dipersoal dan dipertikaikan kesahihannya. Firman Allah, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah 2 ayat 42. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan kita semua. Pendedahan daripada Ahmad Mursi yang ditulis di dalam Harapan Daily. Penipuan seorang ulama dalam politik bukan hal kecil walaupun sekali yang dijelaskan berkaitan dengan Haji Hadiawang. Haji Hadi sekali lagi mendakwa kerajaan PH nak hapus Islam sebagai agama negara dalam perlembagaan, dan ini bukan penipuan kali pertama. Untuk makluman maci-maci, paci-paci yang mendengarkan rakaman video ini, hal seperti itu sebenarnya boleh kata mustahil boleh berlaku di Malaysia. Kerana untuk berlaku kerajaan PH nak hapus Islam sebagai agama negara dalam perlembagaan, ini adalah mustahil kerana ia perlu perkenan Raja-Raja Melayu. Dan diyakini 100%, 200%, 2000% mustahil Raja-Raja Melayu akan memperkenankan perkara tersebut kalau berlaku. Mustahil. Ditambah pula, ahli-ahli parlimen dalam kerajaan adalah jauh lebih ramai daripada ahli parlimen yang lain. Untuk mahu meluluskan apa yang disebut oleh Hadiawang ini, ahli-ahli parlimen perlu mengundi dan memerlukan 2/3 undi di parlimen. Itu sebabnya mustahil untuk dapat mengubah agama rasmi, agama negara dalam kerajaan PH nak hapus Islam sebagai agama negara dalam perlembagaan. Mustahil. Ini satu penipuan yang terang-terangan. Raja-Raja Melayu pasti tidak akan berkenan, dan ahli-ahli parlimen Muslim dalam kerajaan juga tidak akan berkenan dan tidak akan undi. Haji Hadi dan PAS dengan sombong angkuh menolak sertai kerajaan perpaduan. Apabila dipelawak oleh Agung, walhal itu cara terbaik pertahanan Islam jika benar itu dakwaannya. Saudara, tidak perlu percaya dakwaan kononnya kerajaan PH nak hapus Islam sebagai agama negara dalam perlembagaan, dan ini adalah penipuan yang sangat jelas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.